Kita lihat pula rukun iman yang keempat. Sama-sama anak-anak hari ini mari kita tengok atau kita pelajari atau kita bincangkan bersama tentang rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Apa maksud konsep beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul bermaksud kita mempercayai. Kita mempercayai, meyakini bahawa Allah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 orang rasul yang disebut dalam Al-Quran secara khusus. Itu maksudnya. Kita yakin bahawa Allah telah mengutuskan kepada umat manusia 25 orang rasul yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Kita lihat dalil. Apa dalil keimanan ataupun kewajipan beriman kepada Rasul ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sadaqallahu. Yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dan juga orang yang beriman. Semua yang beriman kepada Allah dan malaikat, kitab-kitabnya dan para rasul. Katanya, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasul. Itu dalil kewajipan beriman kepada Rasul. Kita lihat apa pengertian Nabi dan Rasul. Sama atau tidak Nabi dan Rasul? Nabi ialah seorang lelaki pilihan Allah. Allah yang pilih. Seorang lelaki pilihan Allah, dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Itu maksud Nabi. Apa pula maksud Rasul? Rasul juga seorang lelaki. Diutus, dipilih oleh Allah, diberikan wahyu tetapi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat-umat. Kita wajib beriman kepada 25 orang rasul yang khusus disebut di dalam Al-Quran. Rasul tersebut sebagaimana yang anak-anak ketahui bermula dengan Nabi Adam alaihissalam, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya terdapat banyak lagi nama Nabi dan Rasul yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Tadi Ustazah dah sebutkan yang pertama tadi kita bincangkan tentang konsep beriman kepada Rasul. Yang kedua kita sebut dalil kewajipan beriman. Dan yang ketiga tadi ialah pengertian Nabi dan Rasul. Kita lihat pula sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Kita lihat sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 perkara. Sifat mustahil pun 4. Dan sifat harus bagi Rasul ada 1 sifat. Apa 4 sifat wajib bagi Rasul? 4 sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sidqun. Sidqun bermaksud benar. Para Rasul wajib bersifat dengan sifat benar dalam segi perkataan, percakapan dan perbuatan mereka. Sidqun bermaksud benar.
Sifat wajib bagi Rasul yang kedua ialah amanah. Amanah bermaksud jujur serta terpelihara daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu maksud amanah. Sifat wajib yang ketiga ialah tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Para Rasul bersifat menyampaikan semua ajaran Allah yang diwahyukan kepada mereka. Wajib bagi Rasul menyampaikan semua wahyu yang ajaran yang Allah wahyukan kepada mereka, kepada umat manusia. Manakala sifat wajib yang keempat ialah fatonah. Fatonah bermaksud cerdik ataupun bijaksana. Para Rasul wajib bersifat bijaksana semasa berdakwah dalam memberikan keterangan dan menyampaikan hujah mereka, kerana semua umat ataupun umat-umat Nabi-Nabi tersebut mempunyai pelbagai kategori. Kita lihat pula sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ini bermaksud sifat yang tidak perlu ada dalam diri seseorang Rasul. Ada 4 perkara juga. Yang pertama, kizbun. Kizbun bermaksud dusta. Tidak perlu atau tidak wajar ada sifat dusta dalam diri seorang Rasul sebagai utusan Allah, sama ada dalam segi percakapan atau perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, khianat, iaitu melakukan larangan-larangan Allah. Tidak perlu ada sifat ini kerana Rasul ini contoh ikutan kepada umat manusia. Sifat yang ketiga ialah kitman, iaitu menyembunyikan. Tidak wajar bagi seorang Rasul menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Manakala sifat mustahil bagi Rasul yang keempat ialah baladah, iaitu bohong. Kita lihat pula sifat harus bagi seorang Rasul satu sahaja, iaitu al-bashariyah. Apa maksudnya? Harus bagi para Rasul memiliki sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan martabatnya selaku seorang Nabi dan Rasul. Mereka, contoh sifat harus bagi mereka sebagaimana seorang manusia biasa ialah makan, minum, tidur, berkahwin, asalkan sifat-sifat tersebut tidak menjejaskan kenabian dan kerasulan mereka selaku utusan Allah. Itu keterangan mengenai sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Apa sebenarnya hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia? Maksudnya utusan Allah ini yang Allah utuskan kepada kita adalah sama spesiesnya, iaitu manusia juga. Yang pertama adalah Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna. Dipilih Rasul daripada kalangan manusia kerana Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna, kerana Rasul lebih mengetahui keperluan seorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan betapa mulianya Allah jadikan manusia yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi ini berbanding dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Manakala yang ketiga, hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia ialah manusia ni dia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila Rasul dapat membuktikan kerasulan mereka dengan mukjizat yang Allah kurniakan. Manakala hikmah yang keempat ialah menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan kepada mereka atau mendustakan.
baca sampai 3